Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran matematik tahun 1 bersama Cikgu Amir. Hari ini kita akan belajar topik bundar. Murid-murid, dalam topik ini, murid-murid akan belajar cara membundar, iaitu membundar nombor bulat kepada puluh terdekat. Sebelum kita belajar membundar, mari kita ulang kaji terlebih dahulu nombor puluh. Ini ialah senarai nombor puluh yang kita telah belajar dalam topik sebelum ini, iaitu sifar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Okey, mungkin murid-murid ada yang akan bertanya, kenapa 100 ni berada di dalam kalangan nombor puluh dalam senarai ini? Baik, untuk menjelaskannya, kita tengok nilai tempat bagi setiap nombor yang cikgu senaraikan di sini. Okey, kita tengok di sini. Sifar puluh bermaksud sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 10. Okey, dari segi nilai tempat puluh, 100 kita boleh sebut sebagai 10 puluh. Kenapa? Ini kerana di dalam blok 100 ini terdapat 10 blok 10. Okey, ini dia rupa blok 10. Ya, susunan kotak kecil secara memanjang. Ada 10 kotak kecil dalam ni. Jadi di dalam nombor 100, dalam blok 100, ini ialah blok 100, terdapat 10 blok puluh yang bercantum, iaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. Jadi murid-murid, 100 kita boleh juga sebut sebagai 10 puluh. Okey. Baik, jom kita tengok contoh yang pertama. Okey. Bundarkan 22 ke puluh terdekat. Kita nak bundarkan nombor 22 ini ke puluh terdekat. Jadi, kita kena kenal pasti dahulu 22 ini terletaknya di mana. Okey. Okey, sekarang di antara sifar hingga 100, 22 terletak di mana? Okey, jadi kita tengok di sini 20 mestilah berada di dalam kalangan 20. Okey. 22 ialah nombor selepas 20 dan 22 juga ialah nombor sebelum 30. Jadi 22 berada di antara 20 hingga 30. Okey, sekarang kita bina garis nombor antara 20 hingga 30. Baik, kita isi selepas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Inilah dia garis nombor di antara 20 hingga 30. Jadi di antara dua nombor ini, 20 atau 30, yang manakah lebih hampir dengan 22?
Jadi kita tandakan 22 pada garis nombor tersebut. Okey, mana 22? Okey, 22 terletaknya di sini. Jadi 22 adalah lebih hampir kepada 20 berbanding 30 kerana jaraknya yang jauh. Jadi 22 bila dibundarkan ke puluh yang terdekat, puluh yang terdekat adalah 20. Jadi jawapannya 20. Kita pergi contoh yang kedua. Bundarkan 46 ke puluh terdekat. Seperti biasalah, kita kenal pasti dahulu. 46 ni terletaknya di mana? Okay, baik. 46. Dalam 46, digit 4 ialah 4. Digit 10 ialah 4. 40. Maka 46 mestilah berada di antara 40 hingga 50. Okey, oleh itu kita ambil 40 dan 50 ini, kita masukkan ia ke dalam garis nombor. Dan kita letakkan nombor seperti biasa. Okey, ini dia garis nombor antara 40 hingga 50. Jadi 46 berada di mana? Kita bulatkan nombor 46 pada garis nombor ini. Dia terletaknya di sini. Baik, 46 lebih dekat dengan 50 atau 40? Mestilah lebih dekat dengan 50 kerana jaraknya lebih pendek. Ya, jaraknya lebih pendek. Jadi 46 dibundarkan ke puluh terhampir. Puluh yang paling hampir dengannya adalah 50. Kita ambil 50. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan puluh terdekat ataupun puluh terhampir. Baik, seterusnya. Bundarkan 95 ke puluh terdekat. Dan seperti biasalah, kita cek di manakah kedudukan 95. 95, di dalam nombor 95, digit puluhnya ialah 90. Jadi 90 berada di sini. Mestilah berada di antara 90 hingga 100. Kemudian kita buat garis nombor antara 90 hingga 100. Kemudian kita tandakan 95. 95 berada di sini. Okey. Baik. Sekarang kita perlu pilih nombor puluh yang mana paling hampir dengan 95. Adakah 100 ataupun 90? Kita cek dia punya jarak. Okey. Jarak antara 90 ke 95 ke 90 ada berapa nombor? Kita lompat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unit. Ya, ada 5 unit. Jaraknya adalah 5 unit. Okey. Jarak antara 95 ke 100 pula berapa? Okey, mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Pun 5 unit. Ini bermaksud 95 ni berada di tengah-tengah garis nombor. Okey, dia berada di tengah-tengah. 90 pun dekat, 100 pun dekat. Dia tengah-tengah. Okey, baik. Apabila nak membundarkan nombor yang berada di tengah-tengah ni, kita mesti ambil nombor yang lebih besar. Kita mesti ambil nombor yang lebih besar.
iaitu 100. Jadi 95 dibundarkan ke puluh terdekat ialah menjadi 100. Jadi murid-murid, saya ulang balik. Apabila kita nak membundarkan nombor ke puluh terdekat, bagi nombor yang berada di tengah-tengah, kita mesti ambil nombor puluh yang lebih besar. Macam mana kita nak tahu nombor itu berada di tengah-tengah? Okey, nombor yang berada di tengah-tengah ini biasanya berakhir dengan angka 5. Apabila berakhir dengan angka 5, maksudnya nombor itu berada di tengah-tengah. Dan kita perlu ambil nombor yang lebih besar. Okey, baiklah. Mari kita cuba buat latihan. Okay, latihan nombor 1. Bundarkan 34 ke puluh yang terdekat. Okay, seperti biasa, macam mana kita nak mencari nombor puluh yang terdekat bagi 34 ini, kita tengok. Okay, 34, angka yang berada di tempat puluh adalah 30. Jadi, garis nombor mesti bermula dengan 30. Dan berakhir dengan 40. Kemudian kita isi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Baik. Kemudian kita tandakan 34 berada di sini. Okey. 34 berada di sini. Jadi yang lebih dekat dengan 34 ialah nombor 30. Ya, jadi kita ambil nombor 30. Jadi 34 dibundarkan ke puluh terdekat akan menjadi 30. Okey. Kita tengok contoh latihan seterusnya. Okay, bundarkan 85 ke puluh terdekat. Okey. 85 ke puluh terdekat. Baik. Kita nak bina garis nombor, kita perlu cari dahulu apakah nombor yang perlu diisi dalam garis nombor ni. Okay, dalam 85, digit yang berada di tempat puluh adalah 80. Jadi, mesti bermula dengan 80 dan berakhir dengan 90. Jadi, kita isi 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Dan kita tandakan 85. Di sini dia 85. Baik, tadi cikgu ada terangkan ya. Apabila nombor berakhir dengan digit 5, bermaksud ia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ni maksud dia jarak antara ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri sama. Sama. Jadi, apabila dia berada di tengah-tengah, kita mesti ambil yang lebih besar. Iaitu 90. Jadi, murid-murid, saya nak buat satu rumusan di sini. Okey, ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Okey, sebarang nombor, apabila nombor bulat berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9, kita akan
pilih yang nombor puluh yang lebih besar. Manakala sebarang nombor puluh yang berakhir dengan 1, 2, 3, 4, kita pilih nombor yang lebih kecil. Ya. Nombor yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9, yang macam mana? Yang macam ni lah. 85 dia berakhir dengan 5. 86 dia berakhir dengan digit 6. Digit ni berakhir dengan digit 7. 88 berakhir dengan digit 8. 89 berakhir dengan digit 9. Nombor-nombor ini apabila dibundarkan ke puluh terdekat, kita akan pilih 90 yang besar. Manakala nombor yang berakhir dengan 1, 2, 3, 4. Contohnya ni. 84 berakhir dengan 4. 83 berakhir dengan 3. 82 berakhir dengan 2. 81 berakhir dengan 1. Apabila berakhir dengan nombor-nombor ini, digit-digit ini, kita akan pilih yang kecil. Okey. Baik. Cuba kita tengok contoh seterusnya. Bundarkan 16 ke puluh terdekat. Okey, ni saya tak menggunakan garis nombor. Kita terus buat kecil dan besar tadi tu. Okey. Okey, nombor 16. Dalam nombor 16, digit yang duduk di tempat puluh ialah 1. Jadi, ia bermula pada 10. Dan berakhir dengan 20. Okey. Jadi, 16 ni berada dalam lingkungan 10 ke 20. Jadi, sekarang kita nak pilih sama ada 10 atau 20 yang dekat dengan 16. Okey, 16 ini berada lebih dekat dengan 20 ataupun 10. Jadi cikgu ada terangkan. Sebarang nombor puluh yang berakhir dengan 1, 2, 3, 4, kita akan pilih yang kecil. Dalam soalan ini yang kecil itu ialah 10. Okey, sebarang nombor yang berakhir dengan 5, 6, 7, 8, 9, kita akan pilih yang lebih besar. Dalam soalan ini, nombor yang lebih besar ialah 20. Jadi, kita semak. Nombor 16 berakhir dengan digit 6. Jadi, 6 termasuk dalam kumpulan ini. Jadi, ia perlu ambil nombor puluh yang lebih besar. Maksud dia, 20 lebih dekat dengan 16 berbanding dengan 10. Jadi, 16 dibundarkan ke puluh terdekat ialah 20. Baik. Okay, kalau kita buat garis nombor pun kita akan dapat jawapan yang sama. Iaitu 10 hingga 20. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 16 berada di sini. Ia lebih dekat dengan 20. Okey, jadi awak lebih baik ingat yang saya ajar ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ambil yang lebih besar. Nombor puluh yang lebih besar. Manakala yang berakhir dengan 1, 2, 3, 4. Ambil nombor puluh yang lebih kecil. Itu saja. Okey. Tengok ada lagi tak latihan?
Baik, seterusnya. Bulatkan nombor-nombor yang menjadi 40 apabila dibundar ke puluh terdekat. Okay, maksudnya ada 4 nombor di sini. Apabila dibundarkan ke puluh terdekat, dia akan jadi 40. Yang manakah nombor-nombor yang terlibat yang ada di sini? Okey, tengok 31. Bila dibundarkan ke 40, bila dibundarkan ke puluh terdekat, adakah akan menjadi 40? Baik, jadi kita tengok. Macam mana nak selesaikan ni? Tengok garis nombor. Okey. Nombor yang dibagi ni ialah nombor dalam lingkungan 30. Yang ni 31, 30, 34, 30, 35, 30, 38 pun 30. Jadi garis nombor kita perlu buat ialah antara 30 hingga 40. Okey. Jadi kita nak tahu nombor mana bila dibundarkan ke puluh terdekat akan jadi 40. 40 ini nombor yang lebih besar. Jadi tadi saya dah ajar 1, 2, 3, 4 akan ambil yang kecil. 5, 6, 7, 8, 9 akan ambil yang besar. Jadi dalam soalan ini nombor yang besar ialah 40. Jadi kita kena tengok belakangnya 5, 6, 7, 8, 9. Itulah nombor yang perlu kita bulatkan. Ya. Jadi yang berakhir dengan 5, okey, ada 1 dan berakhir dengan 8. Jadi nombor ini bila dibundarkan tidak akan dapat 40. Dia akan dapat 30. Jadi nombor yang perlu dibulatkan ialah 35 dan 38. Okey. Bulatkan nombor-nombor yang menjadi 10 apabila dibundarkan ke puluh terdekat. Jadi kita tengok nombor-nombor yang terlibat ialah 12, iaitu nombor tempat puluhnya ialah 10. Nombor 13 pun 10. Nombor 16, 10. Nombor 19, 10. Jadi garis nombor mesti bermula daripada 10 ke 20. Baik. Jadi 10 ini ialah kecil, ni besar. Jadi dalam soalan ni kita nak nombor yang dibundarkan menjadi 10. 10 ni menjadi kecil, kan? Berdasarkan garis nombor yang kita bina ni, 10 ini ialah nombor puluh yang kecil. Jadi nombor puluh yang kecil, kita perlu ambil nombor puluh yang berakhir dengan 1, 2, 3, 4 saja. Jadi kita tengok dalam nombor ini yang mana berakhir dengan 1, 2, 3, 4. Okey. 2 ada. 3 pun ada. Yang lain 6, 16 dan 19. Maksud dia apabila kita bundarkan nombor ni, kita tak akan dapat 10, kita akan dapat 20. Jadi hanya 12 dan 13 saja apabila dibundarkan ke puluh terhampir akan dapat 10. Jadi jawapannya 12 dan 13. Baik, itu saja pengajaran kita untuk kali ini. Saya harap murid-murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Jika ada kekurangan dalam pelajaran ini, murid-murid boleh responlah pada cikgu dalam WhatsApp. Dan cikgu harap murid-murid bolehlah memahami dan menyiapkan kerja sekolah yang cikgu akan berikan selepas ini.
Itu sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.